Setiap kali anda menonton rancangan realiti, anda terfikir semuanya pura-pura, para peserta telah membuat perjanjian dan semua orang akan keluar hidup-hidup. Tetapi kadangkala itu tidak benar sama sekali. Sesetengah rancangan sengaja menyebabkan orang ramai mengalami gangguan saraf yang sebenar, kecederaan sebenar dan juga kematian, semuanya demi rating dan wang pengiklanan. Dan bahagian yang paling teruk, berjuta-juta penonton menontonnya secara langsung, bertepuk tangan dan menuntut lebih banyak lagi. Televisyen dengan senang hati memberikannya kepada mereka. Hari ini, 5 kisah benar tentang bagaimana orang televisyen melampaui batas dan apa yang berlaku kepada orang yang mereka eksploitasi untuk rating dan wang. Kisah-kisah ini bukan rekaan. Semuanya berlaku di set sebenar dengan orang sebenar sama seperti anda. Sebahagian daripada orang ini tidak pernah pulih sepenuhnya. Penerbit menandatangani kontrak, penonton dibayar untuk menonton dan para peserta mengalami parut psikologi seumur hidup. Beginilah rupa sebenar rancangan itu. Televisyen dahulu kala memahami perkara yang paling penting, penderitaan manusia adalah tontonan. Lebih besar kesakitan, lebih tinggi rating. Dan semasa seseorang menonton, orang lain membayar dengan kesihatan mereka. Jadi, mari kita mulakan. 5 rancangan sebenar. 5 cerita tentang bagaimana televisyen menyebabkan orang ramai mengalami kemurungan sementara berjuta-juta penonton menonton dan tidak dapat mengalihkan pandangan. Bayangkan disiram petrol dan diseret melalui terowong yang berapi-api, atau tiup dimasukkan ke dalam tekak anda dan otak haiwan mentah dituang masuk secara sukarela, atau ditolak ke dalam sangkar dengan gorila, disapu dengan pisang, atau digantung terbalik di atas api dengan lipas yang disumbat di dalam baju anda. Ini bukan adegan dari filem seram. Inilah yang berlaku dalam pertunjukan ketahanan Jepun pada tahun 1980-an. Para peserta, pelajar biasa, bersaing untuk melihat siapa yang dapat menahan kesakitan dan penghinaan paling lama. Mereka kelaparan sehingga putus asa dan kemudian, di babak akhir, dibawa ke restoran mahal dan dipaksa makan tetapi dilarang makan. Pemenang hanya bertahan paling lama. Hadiah utama adalah perjalanan selama seminggu. 1 minggu. Untuk ini, orang ramai menanggung perkara-perkara yang akan membuat orang biasa gila. Penerbit merakam gambar jarak dekat air mata dan jeritan. Rancangan itu memasuki buku rekod Guinness sebagai rancangan permainan paling kejam dalam sejarah televisyen dunia. Tetapi ini tidak menghentikan penerbit televisyen. Format itu dibeli dengan penuh minat oleh berpuluh-puluh negara. Rangkaian televisyen Eropah dan Amerika mengkaji rakaman tersebut dan kagum dengan rating yang diberikan. Tiada siapa yang terfikir tentang pelajar yang disiram petrol demi episod mingguan. Rancangan itu akhirnya dibatalkan kerana tekanan kerajaan. Tetapi ia berjaya memberi inspirasi kepada seluruh generasi penerbit. Orang ramai akan bertolak ansur dengan apa sahaja selagi mereka menggelarnya hiburan. Seorang pelakon muda menyangka dia akan menghadiri sesi pemilihan pelakon. Mereka memintanya menanggalkan pakaian, mengatakan ia adalah sebahagian daripada tugasan tersebut. Kemudian mereka mengurungnya di dalam bilik kosong tanpa pakaian, tanpa makanan dan tanpa penjelasan. Satu-satunya peraturan, semua yang diperlukannya untuk terus hidup mesti dimenangi dalam pertandingan pos. Dia menghantar beribu-ribu penyertaan dan pernah memenangi makanan anjing dalam tin. Dia memakannya kerana dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Kadang-kadang dia bernasib baik. Dia memenangi sekantung beras, kemah lipat atau basikal di dalam bilik yang hampir tidak cukup ruang untuk bergerak. Berminggu-minggu tanpa makanan berselang-seli dengan berminggu-minggu hanya makan nasi dan tiada apa-apa lagi. Selama 1,5 tahun, dia tinggal bersendirian, bogel dalam pengasingan sepenuhnya. Dan dia tidak tahu bahawa 15 juta penonton menontonnya 24/7 setiap minggu. Tiada siapa yang memberitahunya. Apabila dinding biliknya runtuh, dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah studio besar yang penuh dengan orang ramai. Mereka ketawa dan bertepuk tangan. Dia hanya bertanya satu perkara, mengapa mereka ketawa? Ternyata, selama ini, penerbit telah menjadikannya bintang. Negara ini tahu wajahnya, penghinaannya, air matanya. Dia sendiri tidak tahu apa-apa, haknya telah sengaja dirampas. Selepas rancangan itu, dia didiagnosis mengidap gangguan mental yang teruk. Dia menghabiskan masa bertahun-tahun untuk pulih. Penderitaannya disiarkan tanpa persetujuannya dan penerbit memenangi anugerah TV untuk rancangan terbaik tahun ini. Pada tahun 2008, sebuah rancangan Amerika meminta orang ramai menjawab 21 soalan peribadi sambil disambungkan kepada pengesan pembohongan. Bagi setiap jawapan yang jujur, mereka akan menerima wang. Soalan-soalan itu direka bentuk seperti pisau bedah pakar bedah. Adakah anda curang terhadap pasangan anda? Adakah anda mendoakan kematian orang tersayang? Adakah anda mengambil harta orang lain? Pernahkah anda bersangka buruk terhadap anak-anak anda sendiri? Semua ini di hadapan keluarga yang sedang bersiaran langsung di studio dan berjuta-juta orang menonton. Penerbit sengaja mendudukkan mereka yang paling terluka oleh kebenaran, suami, anak-anak, ibu bapa.
Seorang peserta mengaku kepada suaminya secara langsung bahawa dia telah curang kepadanya dan anak mereka bukan anaknya. Dia menjawab semua soalan dengan jujur, menerima wangnya dan meninggalkan studio. Keluarga itu kekal dalam kalangan penonton. Ahli psikologi yang bekerja dalam rancangan itu kemudian mengakui bahawa para peserta sengaja tercampak ke belakang pentas sebelum penggambaran. Kerosakan di kamera bukanlah satu risiko, ia adalah matlamatnya. Rancangan itu dibatalkan selepas satu musim. Terlalu banyak keluarga berpecah, terlalu ramai orang akhirnya mendapatkan bantuan ahli psikologi. Tetapi 30 juta orang menontonnya. Penilaiannya sangat baik. Penaja gembira. Musim seterusnya sedang dalam pembangunan sehingga ke penghujungnya. Keperitan sebenar manusia sebenar bertukar menjadi kandungan telaris tahun ini, semuanya di bawah kontrak. Rancangan ini telah tiada, tetapi idea itu terus hidup. Setiap tahun, di suatu tempat di dunia, mereka menghasilkan format baharu di mana orang ramai ditawarkan wang untuk memusnahkan diri mereka sendiri secara langsung. Sebuah saluran televisyen Belanda mengumumkan bahawa seorang wanita yang sakit tenat akan memilih siaran langsung kepada siapa antara 3 peserta dia akan mendermakan buah pinggangnya. 3 orang sebenar yang menghadapi kematian tanpa pemindahan. Para peserta bercakap tentang kesakitan mereka, keluarga mereka dan berapa lama mereka telah pergi tanpa pembedahan. Studio itu menarik simpati penonton. Orang ramai mengundi calon kegemaran mereka seolah-olah dalam pertandingan. Ia adalah penghinaan yang dibaluti dengan rancangan televisyen. Orang sakit terpaksa memperjuangkan hak mereka untuk terus hidup demi hiburan orang ramai. Seluruh negara memerhatikan untuk melihat siapa yang boleh menangis paling meyakinkan. Akhirnya, pengacara mengisytiharkan bahawa wanita sakit itu hanyalah seorang pelakon, satu gurauan yang direka untuk menarik perhatian. Tetapi ketiga-tiga peserta itu adalah nyata. Kesakitan mereka adalah nyata. Mereka digunakan sebagai prop. Skandal itu sampai ke pihak kerajaan. Parlimen mengadakan pendengaran mengenai kebolehterimaan program sedemikian. Penerbit mendakwa mereka ingin menarik perhatian kepada kekurangan organ penderma. Mereka tidak dipercayai. Penarafan untuk siaran itu memecahkan rekod. Saluran itu mendapat perhatian antarabangsa. Tiada seorang pun daripada pencipta dihukum. Rancangan itu dibatalkan, tetapi hanya selepas matlamatnya dicapai. 3 orang yang digunakan dalam rancangan itu masih menunggu pembedahan. Nasib mereka tidak lagi ditayangkan di televisyen, lagipun tanpa kamera, kisah mereka tidak lagi menarik minat sesiapa pun. Sebuah rancangan survival Perancis belum pun disiarkan apabila ia telah meragut nyawa 10 orang. 2 helikopter yang membawa kru filem bertembung di langit Argentina semasa penggambaran. 3 atlet terkenal antara yang terkorban. Kamera merakam detik bencana itu. Rancangan itu dipasarkan sebagai pengembaraan yang agak ekstrem, tiada siapa yang menjangkakan kematian sebenar. Peserta yang terselamat enggan meneruskan penggambaran. Projek itu dibatalkan. Tarikh bencana ini kini diingati di Perancis sebagai Hari Industri Televisyen Realiti membayar harga yang paling tinggi. Ini bukan insiden terpencil. Peserta dalam pelbagai rancangan telah mengalami patah tulang, melecur dan gangguan mental. Tetapi kontrak telah ditandatangani dan penerbit biasanya mengelak daripada semua tanggungjawab. Setiap kali rancangan berakhir dengan tragedi, penerbit berkata, peserta mengambil risiko itu sendiri. Mereka sudah dewasa. Mereka menandatangani dokumentari. Jadi, itu bukan salah kami. Tetapi tiada siapa yang mendaftar untuk gangguan mental. Tiada siapa yang bersetuju untuk menjadi mangsa gurauan untuk rating. Tiada siapa yang pergi ke pemilihan pelakon untuk merosakkan hidup mereka di hadapan kamera. Lain kali anda menghidupkan rancangan realiti, fikirkan apa yang berlaku di tempat yang kamera tidak melihat. Langgan saluran ini dan tonton episod lain. Ia penting.